أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. Maksudnya, dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, kami mengakui bahawa sesungguhnya engkau sebenar-benarnya Rasulullah. Dan Allah sememangnya mengetahui bahawa engkau sebenar-benarnya ialah Rasulnya. Serta Allah menyaksikan bahawa sesungguhnya pengakuan mereka adalah dusta. Mereka menjadikan sumpahnya atau akuannya sebagai perisai untuk menyelamatkan dirinya dan harta bendanya dari dibunuh atau dirampas. Maka dengan yang demikian, dapatlah mereka berpaling atau menghalangi orang lain dari menurut jalan Allah. Sesungguhnya amatlah buruk apa yang mereka telah kerjakan. Keburukan itu sebenarnya kerana mereka mengaku beriman di hadapan orang-orang Islam, kemudian mereka tetap kafir sesama sendiri. Maka dengan sebab itu dimeterikan hati mereka. Lalu mereka tidak dapat memahami yang mana benar dan yang mana salah. Dan apabila engkau melihat mereka, engkau tertarik hati oleh tubuh badan mereka dan tingkah lakunya. Dan apabila mereka berkata-kata, engkau juga tertarik hati mendengar tutur katanya. Kerana manis dan petoh sekalipun kosong. Dalam pada itu mereka adalah seperti batang-batang kayu yang tersandar, tidak terpakai kerana tidak ada padanya kekuatan yang dikehendaki. Mereka kerana perasaan bersalah sentiasa dalam keadaan cemas, sehingga menyangka tiap-tiap jeritan atau riuh rendah yang mereka dengar adalah untuk membahayakan mereka. Mereka itulah musuh yang sebenar-benarnya. Maka berjaga-jagalah engkau terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan dan menyingkirkan mereka dari rahmatnya. Pelik sungguh bagaimana mereka dipalingkan oleh hawa nafsunya dari kebenaran. Ayat-ayat yang kita baca ni permulaan surah Al-Munafiqun. Al-Munafiqun ialah orang yang berpura-pura beriman dan Islam, sedangkan hatinya tidak percaya, tidak beriman dan tidak Islam. Surah Al-Munafiqun termasuk dalam surah Madaniyah. Surah yang diturunkan di Al-Madinatul Munawwarah. Setelah didirikan kerajaan yang mendaulatkan syariat Allah, setelah Allah memberi kemenangan kepada Islam, maka banyaklah hukum-hukum syariat yang berkait dengan negara dan masyarakat. Apabila mencapai kemenangan, maka lahirlah golongan munafik.
Golongan yang berpura-pura mengaku beriman dan Islam, tetapi mereka sebenarnya tidak beriman dan tidak Islam. Mereka duduk dalam masyarakat Islam, bersama dengan orang Islam, di zaman Nabi bersama dengan Nabi SAW, hadir dalam masjid, mendengar khutbah Nabi, mendengar ucapan Nabi, dan mendengar pengajian Nabi. Tetapi hati mereka tidak beriman. Mereka adalah musuh-musuh Islam di dalam selimut. Musuh dalam selimut ni pijaklah. Senyap je. Duduk kerik tubuh kita. Itulah dia musuh dalam selimut. Itulah golongan munafik yang ada dalam masyarakat Islam. Allah Ta'ala menurunkan Quran dengan nama surah Munafiqun. Menunjukkan golongan munafiqun ini akan ada sehingga hari kiamat. Kalau zaman Nabi ramai, zaman kita kau ramai lagi. Ada sepanjang zaman. Mereka ini menjadi alat kepada musuh-musuh Islam untuk melihat mana-mana ada ruang tempat dia boleh kata. Mana-mana ada ruang tempat dia boleh serang Islam. Dia fitnahkan Islam. Dia hadir dalam majlis Nabi untuk cari keburukan, bukan untuk cari kebaikan. Macam orang duduk bawah pokok kayu, tunggu buah buruk luruh. Orang ambil buah molek, dia ambil kutip buah buruk. Tak kebodoh. Ini bodohnya, itulah bandingannya. Dia cari takut ada buah buruk-buruk, bukan buah molek-molek. Kutip buah buruk balik rumah, bukan kutip buah yang molek-molek. Namun Nabi membenarkan mereka berada dalam masyarakat dan berada dalam masjid. Mereka tidak diambil tindakan, walaupun Nabi tahu senarai mereka seorang-seorang. Dan Nabi kata yang tahu Huzaifah ibnul Yaman. Huzaifah je Nabi beritahu siapa orang munafik. Orang lain Nabi tak beritahu. Sayyidina Umar kita tanya Huzaifah, nama aku ada ke tak? Sayyidina Umar kata. Bukan Sayyidina Umar minta nama orang munafik. Nak cari seorang-seorang tak? Sayyidina Umar takut dia termasuk juga. Kerana takut. Kerana orang munafik ini di hari kiamat duduk dalam neraka yang paling bawah. Pada bawah, lebih bawah pada orang kafir lagi. Itu dia. Dia teruk pada orang kafir lagi. Di hari kiamat kelak. Di mana dibenarkan mereka berada dalam masyarakat Islam supaya mereka mendengar, mudah-mudahan mereka bertaubat. Memang ada kalangan mereka yang bertaubat, yang memohon ampun selepas mereka sedar dan insaf. Ada. Kebanyakannya sampai mati munafik. Di Madinah pemimpin mereka Abdullah bin Ubay. Ini contoh orang munafik. Kalau kita tengok dalam surah Baqarah, daripada permulaan surah Baqarah tu, memula orang beriman, lepas tu orang kafir, lepas tu orang munafik. Ayat orang munafik ni sampai 4 kali ganda panjang pada ayat orang kafir. Menunjukkan panjangnya cerita orang munafik ni. Kemudian Tuhan sebut innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu duduk dalam neraka yang paling bawah sekali. Disebut dalam surah An-Nisa. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Apabila datang kepadamu orang-orang munafik, mereka berkata, kami naik saksi, sesungguhnya engkau adalah Rasulullah, padahal Allah mengetahui engkau adalah Rasulnya, dan Allah menyaksikan sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah pembohong. Mereka mengaku, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Kuat pula tu. Sungguh penuh mulut.
Macam hadis tadi, penuh mulut. Tuhan dedahkan, memang Tuhan tahu engkau ni Rasul dia, wahai Muhammad. Tetapi ketahuilah orang munafik dia bercakap begitu, bohong. Ayat ini ada sebab nuzul. Sebab turunnya. Apabila Nabi SAW melakukan satu operasi ketenteraan untuk menyerang musuh. Dalam pasukan itu ada golongan munafik ikut sama. Berperang dengan Nabi. Kebetulan yang sapa dulu atau yang berada di hadapan ialah satu kumpulan orang Badui. Setengah ulama mengatakan ketua dia ni khadam pada Sayyidina Umar. Orang Badui ni. Dan dia sapa di kawasan air. Lalu dia bentengkan air, dia takungkan air untuk kegunaan orang ramai. Tiba-tiba mari seorang Ansar, orang Madinah. Orang Madinah ialah orang yang rapat dengan Abdullah bin Ubay. Pengurusi dia. Ketua dia Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay bin Salul. Pemimpin munafik. Di mana orang ni, dia pergi kosek kolam ni. Dia bawa unta dia, pergi minum. Menyebabkan batu dia cabuk jadi air, jadi tumpah lah air. Lalu orang Arab Badui ni dia lepang, katok pada. Dia katok. Orang kena takung air malak-malak nak suruh orang ramai minum. Dia pergi kaca pula. Pergi kaca, dia bawa unta dia, buat main-main. Orang jaga dah. Menyebabkan air tu lebih, jadi lebih sikit. Lalu dipukulnya darah pada. Bila Abdullah bin Ubay tahu, maka marahlah dia. Lalu dia bercakap. Dengan cakap-cakap dia. Di antaranya, la tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yang fadu. Kita akan baca ayat ni. Jangan belanja derma ke puak-puak yang ikut Muhammad ni. Biar orang lari daripada Muhammad. Muhammad yang gagah tu kan kita derma. Kita beri derma ke dia. Tolong sahabat-sahabat dia piti banyak. Kalau kita tak derma, mapuh dia. Begitulah lebih kurangnya. La in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-'azzu minha al-adhal. Sekiranya kita balik ke Madinah, kita akan ajar dia. Tahulah, orang yang mulia akan menghalau orang-orang yang hina. Yang hina itu Nabi Muhammad SAW. Di mana ucapannya didengari oleh seorang sahabat, Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Lalu Zaid bin Arqam beritahu ke Nabi SAW, menceritakan cakap-cakap Abdullah bin Ubay. Cakap-cakap yang sangat menyakitkan. Lalu Nabi panggil Abdullah bin Ubay dan rakan-rakannya. Nabi tanya, betul kamu cakap begitu? Dia berkata, "Da, nashhadu innaka la Rasulullah." Kami naik saksi engkau ni Rasulullah. Takkanlah kami nak cakap begitu. Maka Nabi membenarkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka sedihlah Abdullah bin Zaid bin Arqam. Sangat sedih Zaid bin Arqam kerana pengaduan dia tak diterima oleh Nabi SAW. Bila pak saudara dia pula buat main, dia hamun pandai-pandai sangat. Pak saudara dia kata ke dia pula. Maka sedih, dalam kesedihan itu Allah menurunkan suratul munafiqun, membela dan membenarnya. Lalu mengikut satu riwayat, Zaid bin Arqam kata, aku berjalan, Nabi curi aku. Curi telinga. Lepas tu Nabi suka. Nabi suka dan Nabi membaca suratul munafiqun. Membenarkan pengaduan aku tu. Dan mengikut riwayatnya, anak pada Abdullah bin Ubay ini adalah seorang sahabat yang beriman. Bertemu dengan Nabi, ya Rasulullah, izinkan saya pancung kepala ayah saya.
Saya bawa kepala tunjuk depan Rasulullah. Saya buat sungguh. Anak dia beriman. Beriman sungguh. Bukan sembarangan. Sehingga sanggup pacung kepala ayah dia. Bawa kepala tunjuk depan Nabi. Nabi kata jangan. Dan ada sahabat-sahabat yang lain pun bersedia juga nak buat begitu. Kerana orang yang macam ni bahaya. Acap kali bukan sekali dua. Membahayakan Islam. Membocorkan cerita Islam kepada musuh. Membahayakan negara. Kecuali bila ada bukti. Dalam peristiwa Tabuk, Ka'ab bin Malik yang tak pergi berjihad, Nabi suruh sahabat pulau sehingga hampir 2 bulan. Ada pun Abdullah bin Ubay, Nabi tak layan, tak ada apalah. Iyalah, dia kata tak pergi sebab uzur. Tapi Ka'ab bin Malik, Nabi pulau. Ka'ab bin Malik ni kawan-kawan dia. Orang munafik ni Nabi lock. Nabi biarkan begitu sahaja. Allah Ta'ala menurunkan ayat untuk berwaspada. Kerana di sana ada maslahat. Kalau Nabi bunuh, orang akan kata Muhammad bunuh sahabat-sahabat dia. Nak ikut macam mana? Dan di sana ada orang-orang yang lemah iman. Orang yang bodoh yang terikut-ikut dengan dia. Di mana orang yang bodoh yang terikut-ikut dengan dia ni, kalau lama jadi cerdik juga. Kalau dia bunuh, dia hak bodoh jadi kafir pula. Ini dia. Di sini dah menyebabkan Nabi membiarkan orang munafik ini berada dalam masyarakat Islam. Ada dalam masjid. Tak sakit hati apa-apa. Bila Nabi mari, dia beri bangun istihar. Rasulullah dah mari dah. Suruh orang ramai peringat Nabi dah mari dah. Menunjukkan dia lah yang kuat pada orang lain. Dia kuat pada orang lain. Bila menang peperangan, dia mari depan. Saya ni duduk sini. Kena wih jugalah ke saya. Bila Allah aku kata dah. Dia kata Bila Allah aku kata dah. Ni dia. Bila perang Uhud, dia tunjukkan munafik dia. Bila perang Badar, perang menang, dia tunjuk dia lah yang ke hadapan. Dulu pada orang. Zaman learning lah. Supalah. Dia minta balak banyak. Zaman learning. Saya ni kuat, kena berilah kawasan-kawasan ke saya ni balak. Ni dia. Ini hal lagu ni. Zaman Nabi pun ada. Bukan zaman learning. Ada orang yang ikhlas, orang Badui. Nabi nak beri bahagian ke dia. Saya tak mahu. Saya nak panah kena sini Rasulullah. Saya mati. Kerana perjuangan. Bukan kerana saya nak benda ni Rasulullah. Ini orang yang ikhlas, orang Badui. Nabi beri ghanimah. Beri harta rampasan ke dia. Bukan macam orang munafik. Orang munafik mari nak. Saya ni duduk nak. Ni Nabi nak beri. Ada orang Badui. Ya Rasulullah. Bukan ini yang saya nak. Saya nak supaya anak panah mengenai leher saya. Ini dia. Ada orang yang ikhlas sampai begitu rupa. Orang munafik ni Tuhan kata, walaupun mereka berkata, innaka la Rasulullah. Engkau Rasulullah, dia kata ke Nabi. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah mengetahui engkau adalah rasulnya wahai Muhammad. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah menjadi saksi sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah pembohong. Dan Nabi tunjuk orang munafik ni ada tanda-tanda dia. Jangan ikut tanda-tanda dia. Bukan bermakna bila ada orang Islam buat ni dia jadi munafik. Tidak. Bukan makna begitu. Ini perangai orang munafik. Macam perangai orang kafir lah. Ada juga orang Islam dia ikut perangai orang kafir. Dia Islam. Jangan kita kata begitu juga. Macam minggu lepas disebut Abu Zar berkata kepada Ammar bin Yasir, innaka yabna imra'atis sauda, hai anak perempuan hamba hitam legam. Nabi kata, innaka mru'un fika jahiliyah, wahai Abu Zar, mu ni ada perangai jahiliyah. Abu Zar tak jahiliyah, perangai jahiliyah. Nabi peringat, ayatul munafiqi thalathun idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana.
Tanda-tanda munafik ada 3. Bila bercakap bohong, bila berjanji mukir, bila beri amanah khianat. Ini perangai munafik, jangan ikut. Kalau kita ada perangai ni, kena buang. Ini perangai orang munafik. Dalam hadis yang lain, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan, wa man kanat fihi khislatun minhunna kana fihi khislatun minan nifaq hatta yada'aha idza tumina khana wa idza haddatha kadhaba wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara. Tanda-tanda munafik itu ada 4. Bila bercakap bohong, beri amanah khianat, berjanji mukir, bila balah jahat, nak menang dia juga. Walaupun dia salah. Ini perangai munafik. Bila berhujah, dah tahu dah dia salah. Mengakulah dia dah. Nak menang dia juga. Jahat. Ini perangai munafik. Kena buang perangai ni. Seterusnya Allah Ta'ala mendedahkan sifat-sifat mereka. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka menjadikan sumpah mereka pelindung, padahal mereka menghalang dari perjalanan Allah. Sesungguhnya alangkah buruk apa yang mereka kerjakan. Mereka jadikan sumpah mereka, alasan mereka juga adalah mengerjakan kerja Islam. Sumpah ni jadikan perisai. Kejahatan mereka menghalang manusia berjalan Allah. Alangkah buruknya menghalang orang nak masuk Islam, menghalang orang nak ikut Islam. Termasuklah hari ini menghalang orang nak mengajar agama, menghalang orang nak bersyarah agama. Di sinilah Sayyidina Ali karramallahu wajah menunjukkan cara memberi turiah kepada orang mengajar agama. Sayyidina Ali masih jadi khalifah. Patutnya kerajaan jabat agama kena ikut contoh Sayyidina Ali ni. Sayyidina Ali tengok seorang pemuda mengajar di Masjid Kufah. Orang ramai kumuh sebab dia sedap mengajar. Sudah dia mengajar, ambil sudah dia mengajar dulu. Sayyidina Ali pun panggil dia. Apa dia Islam? Apa dia iman? Apa dia? Dia jawab betul. Sayyidina Ali kata, mau mengajar? Sayyidina Ali kata, mengajar. Ini dia caranya, mengajar. Tu. Bila dia mengajar betul, izin. Tak ada canggah dengan Islam. Ni pergi ada tak surat kebenaran? Tak kira orang mengajar betul ke salah. Orang mengajar betul pun bertindak juga. Ini munafik ni. Ini munafik. Saddu an sabilillah. Menghalang manusia berjalan Allah. Menghalang orang mengajar, menghalang orang bersyarah, menghalang orang apa saja. Bahkan di negara yang mengamalkan demokrasi. Ini negara orang kafir, bukan negara orang Islam. Yang mengamalkan demokrasi. Bila ada rakyat bantah, ada orang ucapan, kalau benda tu betul, dia betul. Dia perbetulkan. Kalau benda tu salah, ni mungkin kata ni salah. Yang betulnya begini-begini, dia tak halang. Mungkin betul kamu salah ni. Bukan menghalang orang, tidak. Ni halang daripada awal. Itu tak kena. Ini sifat orang munafik. Sifat orang munafik lah. Menghalang orang daripada mengajar agama, bersyarah agama. Menceritakan yang benar, cerita yang betul. Yang diajar oleh Islam, balighu anni walau ayah. Beritahu daripada aku walaupun satu ayat, Nabi kata. Kalau mau tahu saya, rayak pada orang satu ayat. Tahu dua ayat, rayak dua ayat. Tahu fardu ain, mengajar fardu ain. Menggalakkan orang mengajar, menggalakkan orang berdakwah, menggalakkan orang memberi nasihat. Inilah negara yang mengamalkan Islam. Yang sekat orang mengajar ni masih orang putih. Masa penjajah dulu. Supaya orang jangan lawan dia. Kalau orang tahu agama, lawan dia. Kita dah merdeka, dah ikut penjajah juga. Menjadi punah ni. Ittakhadhu aymanahum junnatan. Mereka jadikan sumpah-sumpah mereka perisai yang melindungi. Fasaddu an sabilillah.
lalu mereka menghalang orang yang berjalan Allah. Menghalang orang yang berjalan Allah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sesungguhnya alangkah buruk apa yang mereka kerjakan itu. Ini penguat-penguat kuasa. Bila tengok orang tak buat salah, jangan bertindak. Kalau bertindak, zalim kita. Zalim. Nabi bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak harus taat pada makhluk dalam perkara derhakakan Tuhan. Kalau ada arahan supaya kita suruh benda yang tak betul di sekitar, jangan ikut. Kalau kita ikut, kita akan berdosa sama. Akan ikut sama pada hari kiamat kelak dengan arahan-arahan yang tak betul. Mengapa orang munafik ini halang manusia berjalan Allah? Dzalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Yang demikian itu dengan sebab mereka itu beriman, kemudian mereka kufur. Lalu dimeteraikan hati-hati mereka. Maka mereka menjadi orang-orang yang tidak mengerti. Mereka tak dapat hidayah. Tak dapat petunjuk daripada Allah Ta'ala. Kerana mereka ni mengaku beriman. Lepas tu tak beriman pula. Mengaku beriman. Lepas tu tak beriman. Masa hadir menjelih, percaya. Luar menjelih ikut syaitan pula. Ini dia perangai mereka. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, dalam surah Al-Baqarah. Bila mereka berjumpa orang-orang beriman, mereka kata kami beriman. Bila mereka balik kepada syaitan-syaitan mereka, syaitan tu ketua-ketua lah ataupun rakan-rakan mereka, lalu mereka berkata kami macammu juga. Kami pergi tu kami buat olok-olok saja. Boleh dia buat olok-olok dalam perkara agama. Dalam perkara yang benar boleh buat olok-olok. Maka fatubi'a ala qulubihim, lalu dimeterikan hati-hati mereka. Meteri ni macam kita tengkan buah-buahan, kita tengkan ikan sarding. Supaya dengan basi tutup, teri dengan timah, tutup. Itu makna tubi'a. Dimeterikan hati-hati mereka, ditutup. Begitulah Tuhan jadikan orang-orang munafik yang mempermain-mainkan iman ini. Hati mereka dimeterikan. Walaupun mereka hadir majlis, sampai ke mati dalam keadaan begitu, tak dapat hidayah. Kerana mereka rasa cerdik. Mereka rasa pandai. Mereka boleh upah, boleh gaji, boleh allowance, boleh apa. Boleh habuan. Kalau Islam menang pun mereka berjaya. Islam kalah pun mereka berjaya juga. Boleh benda juga. Maka dipatubi'a ala qulubihim, maka dimeterikan ke atas hati-hati mereka. Fahum la yafqahun, maka mereka menjadi orang-orang yang tidak mengerti. Bila baca, dengar tafsir Quran, dengar, jadi tak terima segala-galanya. Masuk linga kanan, tubik linga kiri. Masuk linga kiri, tubik linga kanan. Begitulah jadinya. Bahkan jadi teruk pada menatang lagi. Macam menatang lah dia dengar. Dia apa? Dengar. Menatang bukan tak dengar. Tapi tak ambil pengajaran. Begitulah sifat orang-orang yang kufur. Yang mendengar perkara yang benar, tapi tak ikut perkara yang benar. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Tuhan kata. Dan apabila engkau melihat mereka, tu'jibuka ajsamuhum, mengagumkan mereka tubuh badan mereka. Memanglah tengok tubuhnya hebat Abdullah bin Ubay ni. Begitulah kumpulan-kumpulan Abdullah bin Ubay. Sehingga hari ni sampai hari kiamat, hebat tengok tubuh dia. Comel loteng, lawa, bersih je baju. Pakai uniform pula. Hebatnya, gagah, segak. Tuhan kata, tu'jibuka ajsamuhum, mengagumkan kamu tubuh-tubuh mereka. Mengagumkan engkau, wahai Muhammad. Nabi sendiri pun syok tengok keparian Abdullah bin Ubay. Tuhan kata,
Tuhan tegur Nabi. Mu pun tengok Abdullah bin Ubay ni. Oh, tertarik dengan pakaian dia. Rupa dia bersih molek. Dah pitih banyak. Boleh jangok lah. Sebab pitih banyak. Lawa. Wa in yaqulu tasma' liqaulihim. Dan jika sekiranya mereka bercakap, tasma' liqaulihim. Engkau mendengar cakap mereka, wahai Muhammad. Cakap sahabat pun mudah dengar. Zaid bin Arqam. Bila beritahu Abdullah bin Ubay kata begini, mudah percaya. Kerana mu tengok Zaid bin Arqam ni pakai dak janguk, dak lawa macam Abdullah bin Ubay. Cakap pun tak menarik. Sasi-sasi pula kapal Abdullah bin Ubay ni supah semua penuh mulut supah. Mengkagumkan kamu cakap-cakap mereka. Tuhan kata walaupun mu tengok tubuh dia lawa, maka pakaian dia lawa, cakap dia menarik. Ka'annahum khusyubun musannadah. Seolah-olah mereka seperti kayu-kayu yang disandar. Kayu yang tak pakai nak buat tiang. Nak buat tiang tak pakai, nak buat dinding tak pakai. Sandal dinding. Sandal dinding lok situlah. Itu bandingan dia. Macam kayu yang disandar. Pada batang kayu, pada dinding. Yang disandar, nak guna tak boleh. Buat tiang jadi repuk. Buat dinding patah. Kerana kayu tak pakai. Sandal je. Letak sandal situ. Nampak jauh macam kayu. Hakikatnya tak ada guna. Maka kayu macam kayu yang disandar, Tuhan kata. Ka'annahum khusyubun musannadah. Seolah-olah mereka kayu yang disandar. Buat teduh panas bolehlah sebetul. Kalau mari angin, rebah kayu ni, tipu atas kita pula. Tak tahan, tak kuat. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka mengira tiap-tiap tempikan akan menimpa ke atas mereka. Bila dengar suara kuat, berasa orang kata ke dia. Berasa orang kata ke dia. Orang kata anak lain pun berasa kata ke dia juga. Begitu. Bila orang duduk kumpul, berasa orang nak bertindak terhadap dia. Berasa begitu. Tuhan jadikan perasaan dia nya. Bila turun ayat Quran, jaga kena tapak dia aku dah. Bila orang mesyuarat, orang nak bertindak atas dia dah. Tuhan jadikan mereka dalam keadaan ketakutan. Walaupun cerdik bijak, sentiasa nak menyembunyikan diri. Tiap-tiap suara dan tempikan mereka rasa akan menimpa mereka. Humul adu fahzarhum. Tuhan kata, mereka sebenarnya adalah musuh. Fahzarhum, maka berwaspadalah terhadap mereka. Tuhan peringat berwaspada terhadap golongan munafik ni. Kena tengok, takut dia bocorkan rahsia. Kalau zahir dengan nyata, bertindak. Bertindak terhadap dia. Kadang-kadang jelas menunjukkan munafik dia. Contohnya, dalam satu kes perbalahan di antara seorang Islam dengan seorang Yahudi. Orang Yahudi minta bicara depan Nabi. Kerana Yahudi ni tahu Nabi ni Nabi sungguh. Walaupun dia tak masuk Islam. Hanya orang kafirnya. Nak tunjuk orang kafir ni, kadang-kadang orang kafir ni molek pada orang munafik. Dia ni orang Islam. Dia tak boleh cara kat Nabi. Ajak cara dekat Taurut. Ajak orang Yahudi bercara dekat Taurut. Bila bercara dekat Nabi, menang Yahudi. Menang si Yahudi ni. Lalu ajak cara kat Taurut. Yahudi tu ajak temu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tanya, Nabi buat keputusan mana? Yahudi kabarlah keputusan. Orang munafik kabar. Dan mu puas hati. Yahudi kata puas hatilah. Orang ni dia ngaku Islam. Puas hati tak dengan hukum Nabi? Tak puas hati dengan Nabi. Sayyidina Umar kata nanti kejap. Orang masuk dalam waktu pedang. Pergawak bahang satu. Yahudi lari takut tang. Yahudi lari takut tang. Sayyidina Umar tak bahang Yahudi, dia bahang orang munafik ni. Orang mengaku Islam. Di Allah Ta'ala turun, Allah Ta'ala mengatakan, Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum.
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Maka demi Tuhan, sebenarnya mereka tidak beriman wahai Muhammad, sehingga mereka menghakimkan engkau dalam apa-apa perkara yang menjadi pertelengkahan di kalangan mereka. Kemudian tidak ada ragu sedikit pun apa yang diputuskan oleh Nabi, dan mereka serah diri. Ini sifat orang beriman. Kalau sekiranya ragu terhadap hukum Islam, kalau dia mengaku dia beriman, dia pelawak, dia bohong. Di sinilah banyak orang kafir masuk Islam. Orang kafir, dia kafir sungguh. Bila dia tengok, dengar hujah, dia masuk Islam. Orang munafik ini dia tengok, tak masuk Islam juga. Di sinilah Tuhan jadikan orang munafik ini dimeterikan hati mereka. Jangan main. Jangan kita berasa cerdik jadi munafik ini. Tuhan meterikan hati, tak dapat hidayah. Adapun orang kafir dapat hidayah jadi masuk Islam. Ini bahayanya munafik ini. Di sinilah Tuhan kata orang munafik ini lebih teruk lagi pada orang kafir. Humul adu, mereka adalah musuh. Fahdharhum, maka berwaspadalah dalam menghadapi mereka. Qatalahumullah, Allah Ta'ala binasakan mereka. Allah Ta'ala laknatkan mereka. Anna yu'fakun, bagaimana mereka boleh berbohong? Mereka boleh memalingkan yang benar jadi salah. Mereka boleh keliru. Bagaimana mereka boleh buat kerja bohong ni? Padahal mereka bercampur dengan Nabi SAW. Bergaul dengan Nabi. Tengok Nabi ni molek. Tetapi tak mau ikut juga. Pasal apa? Merasakan payah boleh benda dengan Nabi ni. Susah dengan Nabi ni. Kalau menang semua, ada apa ni Allah pula tu. Kadang-kadang terima pula pukulan yang susah pula. Di sinilah Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Adakah manusia mengira sudah cukup apabila mereka berkata kami telah beriman, padahal mereka belum dicuba dan diuji? Sesungguhnya Allah telah mencuba umat-umat Nabi zaman dahulu bersama dengan Nabi mereka. Setelah diuji, maka Allah Ta'ala ketahui dengan benarnya orang yang benar-benar beriman dan orang yang bohong beriman. Di sinilah Allah Ta'ala jadikan perjuangan Nabi Nuh 950 tahun. Allah Ta'ala jadikan perjuangan Nabi Musa puluh-puluh tahun. Mungkin 100 tahun. Perjuangan Nabi Ibrahim lama. Perjuangan Nabi Muhammad juga lama. Dan perjuangan umat dia juga lama untuk mencapai kemenangan. Mengapa? Kerana Tuhan nak tapih di antara mereka yang beriman dan mereka yang munafik yang duduk sama dengan orang beriman. Tuhan nak tapih. Nak tapih untuk terima balasan pada hari akhirat kelak. Kerana kehidupan dunia adalah sementara waktu. Kehidupan hari akhirat ialah kehidupan yang kekal abadi. Di sinilah kita disuruh ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang betul. Tunjuklah kami jalan yang betul. Tunjuklah kami jalan yang betul. Tiap-tiap rakaat semayang baca doa ini. Kerana minta Tuhan jauhkan kita daripada munafik, daripada perangai Yahudi yang dimurkai, daripada sesak tak erti apa. Minta Tuhan beri hidayah. Orang munafik tak dapat hidayah. Dimeteraikan hati mereka. Payah untuk dapat hidayah. Payah. Lebih payah daripada orang kafir lagi untuk dapat hidayah orang munafik ini. Kita nampak dia Islam. Dia ke Mekah pula tu. Pitih banyak. Dia ke Mekah. Ramai-ramai dia ke Mekah. Balik macam tu juga. Tak percaya ke Islam juga. Ni dia antara sifat-sifatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam.